Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada orang mengatakan, kononnya warga asing yang tiada dokumen pencariannya adalah haram. Saya tanya, boleh bagi saya dalilkah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang mengatakan warga asing yang tiada dokumen pencariannya adalah haram? Persoalannya, jika begitu, sahabat Nabi SAW yang telah berdakwah ke seluruh dunia, menyampaikan agama yang tanpa dokumen, tanpa permit apa-apa, jika begitu pencarian mereka adalah haram. Tuan, saya ingin bagi nasihat ni kepada Tuan. Jangan mengeluarkan sesuatu perkara, sesuatu perkataan yang bukan daripada Allah dan bukan tu daripada Nabi SAW. Kita jangan suka menghukum. Menghukum ini adalah tugas Allah SWT. Kita manusia, kita tiada hak untuk hukum orang. Kita tiada hak, tuan-tuan mulia, untuk menghukum orang. Menghukum orang adalah tugas Allah SWT. Nabi SAW itu bagi tahu, barang siapa yang mengeluarkan sesuatu perkataan, mengeluarkan sesuatu ayat yang bukan daripada Allah dan bukan daripada Nabi SAW, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya dalam api neraka Jahannam. Tuan-tuan mulia, sepatutnya kita Islam ini, kita kena bersatu. Islam seperti yang diajar oleh Allah dan diajar oleh Nabi SAW, kita kena bersatu. Jangan kita bertelingkar sesama Islam. Jangan kita benci-membenci sesama Islam. Jangan kita menghina sesama Islam. Karena apa? Orang lain, bangsa lain akan mentertawakan kita. Dia cakap, inilah sifat Islam. Lihat tu sifat Islam, bergaduh sesama sendiri, bertelingkar sesama sendiri, bermusuhan sesama sendiri. Sepatutnya kita orang Islam ini bantu-membantu di antara satu sama lain. Ini yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Allah SWT beritahu dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Hadis Nabi SAW itu beritahu, al-jama'atu rahmat wal furqatu azab. Bersama jemaatu rahmat, berpecah belah itu azab. Jadi sepatutnya kita sebagai umat Islam ini, kita kena bersatu. Kita kena bersatu, jangan kita saling merendahkan di antara satu sama lain. Jangan kita bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Karena apa? Bangsa lain ini, agama lain ini akan mentertawakan kita. Beginilah sifat orang Islam, dia bilang. Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, sepatutnya kita orang Islam ini bantu saudara Islam kita yang lain. Bukannya kita menghina mereka, bukannya kita menyusahkan mereka, bukannya kita membenci mereka. Itu bukan perintah Allah dalam Quran. Sepatutnya kita membantu mereka, kita memudahkan urusan mereka. Macamnya warga asing. Dia cakapnya warga asing, bila mereka melahirkan anak, mereka menyusahkannya kerajaan. Tuan salah fakta nih. Warga asing yang melahirkan anak di hospital, membayar ribu-ribu ni kepada kerajaan. Bukan menyusahkan kerajaan, malahan menguntungkan kerajaan lagi. Itu salah satu contoh. Pembangunan yang ada di Malaysia ni sekarang. Pembangunan, siapa yang buat? Warga asing. Begitu juga perkebunan, sawit, semua tu getah, semua apa, warga asing yang buat, tuan-tuan mulia. Bukan kita membeza-bezakan, tidak. Cuma kita ini, kita sebut yang fakta. Semua ini warga asing ini, jika kita gunakan dengan cara yang betul, boleh menguntungkannya kerajaan. Salah satu ni contoh. Kami yang ada di Sabah ni, warga asing yang memegang IMM 13, yaitu dipanggil tu pas kuning ataupun pas lawatan. Tiap-tiap tahun mereka membayarnya kepada kerajaan Malaysia.
Contohlah, satu orang itu yang memegang APNI 13, dia bayar tiap tahun itu 100. Itu untuk satu orang. Jika ada 1.000 orang sudah berapa? Income-nya kerajaan Malaysia. Warga asing yang ada memegang MM13 di Sabah ni bukan setakat 1.000 orang saja. Malah ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang. Bayangkan berapa untungnya kerajaan kita, kerajaan Malaysia, yang mengatur dokumen warga asing ini. Boleh menaikkan ekonomi kita. Tuan-tuan mulia. Cuba jika kita seandainya bantu saudara-saudara kita Islam ini. Kita mudahkan urusan dokumen jurang. Kita keluarkan mereka punya tu dokumen, mana-mana yang tiada dokumen, kita bagi dokumen macam di Sabah, dibagi IMM apa 13. Pas kuning. Boleh lagi meningkatkan ekonomi negara kita, tuan-tuan mulia. Boleh lagi kerajaan kita mendapat keuntungan. Ekonomi kita naik, tuan-tuan mulia. Bayangkan saja pas kuning ini tempat kami 1 tahun sambung RM100. Itu untuk satu orang. Jika ada 1.000 orang sudah berapa? 1.000 orang sudah berapa? Kalau ada 100.000 orang sudah berapa? Income kita punya kerajaan Malaysia, tuan-tuan mulia. Boleh menaikkan lagi ekonomi kita, tuan-tuan mulia. Itu sebab jika kita mengikut juga perintah Allah, kita atur ni mereka punya tu dokumen, ekonomi Malaysia ni, ekonomi kita ni akan naik, tuan-tuan mulia. Akan naik. Dan Nabi SAW itu bagi tahu lagi, barang siapa yang memudahkan urusan saudara Islamnya, Allah SWT akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita lihat hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membantu saudara Islamnya, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di akhirat. Tetapi Nabi bilang, barang siapa yang membuka aib saudara Islamnya, maka Allah SWT akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Sehingga dia akan dimalukan di dalam rumahnya sendiri, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, ringkasnya, kita saudara Islam ini, seagama ini, janganlah kita bermusuh-musuhan. Tiada guna juga, tuan-tuan mulia. Nanti orang yang bukan Islam akan mentertawakan kita. Orang cakap, beginilah sifat orang Islam. Macam mana orang bukan Islam ini dapat hidayat untuk masuk Islam? Apabila orang Islam sendiri bermusuh-musuhan, orang Islam sendiri bergaduh sesama Islam, macam mana orang yang bukan Islam dapat hidayat untuk masuk ni ke dalam agama kita, tuan-tuan mulia? Tak akan mereka akan masuk Islam. Sehingga orang Islam ini sendiri tidak memperlihatkan akhlak yang baik ni kepada mereka, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya memohon maaf jika ada perkataan daripada saya yang kesat ataupun yang melanggar adab. Saya memohon maaf ni kepada tuan-tuan dan meminta ampun ni kepada Allah SWT. Nasihat saya memohon kepada kerajaan Malaysia, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kepada ni Datuk untuk membantu saudara kita yang ada di Malaysia ni. Yang untuk membantu saudara seagama kita atas nama agama yang ada di Malaysia ni, untuk mengatur mereka ni baik-baik, supaya hubungan negara kita dengan negara-negara jiran bertambah baik. Malaysia dipandang mulia di seluruh dunia. Orang Melayu ni sepatutnya kita ni adalah orang yang beradab, orang yang dipandang mulia di seluruh dunia. Jadi kita kenalah perlihatkan akhlak-akhlak yang baik, bercakap perkataan yang baik, supaya ukhuwah Islamiyah itu akan, orang bilang, akan rapat. Hubungan kita dengan negara-negara jiran akan bertambah rapat lagi. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.